Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ana hormati Ustaz Pengerusi Majlis Bob Lokman, Dr. Ong, Wakil Parlimen, dan juga Ustaz Syafi'i tadi. Waktu pun dah singkat, korang pun mengantuk mata, besok nak kerja kan. Aku pun dah lalu semacam dah ni. Ringkas ceritalah, Tuan-tuan dengar Dr. Ong ceramah tadi. Pada akhir ceramah dia menyebutkan kalimah insya-Allah. Ini satu kalimah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah SAW. Adab kita dengan Allah. Walaupun Dr. Ong bukan orang Islam, tapi dia menjaga adab dengan penciptanya. Dia kata insya-Allah kita menang di Putrajaya, insya-Allah. Takbir! Allah sebut dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kau cakap besok kau boleh buat, besok confirm kau boleh buat. Jangan cakap macam tu. Adab kita dengan Allah, kita tak boleh kata confirm kita menang, confirm kita menang. Tak boleh. Kita kena kata insya-Allah kita menang jika Allah izinkan. Ini antara bukti. Ya, kita berkawan dengan non-Muslim, kita ceritakan apa yang Islam ajar, dan mereka terbuka. Kita sebutkan kepada mereka. Tetapi UMNO sepanjang-panjang berkawan dengan MCA, sepatah haram dia tak cerita pasal Islam. Betul ke tak betul? Kurang-kurang diorang ada maklumat, diorang tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tuan-tuan semua, sebenarnya bukan saya nak cerita pasal tu, tapi saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Dr. Ong tadi. Saya ni sebenarnya menggantikan bekas Menteri Besar Selangor. Kira kelas jugalah aku ni, kau tahu tak? Ganti MB tu, kau jangan main bangun nampak cikai aku ni. Satu benda lah saya nak share. Beza mat type dengan Khair Toyo. Ya. Ini pengalaman ketika saya belajar di Universiti Al-Azhar di Mesir. Pengalaman saya belajar dengan di sana, berkawan dengan budak-budak lama kat sana. Diorang cakap, ini zaman masa tahun 2000-2001 ya, di Mesir dulu. Diorang cakap zaman Mat Taib memerintah, diorang tak pernah kacau zakat Selangor. Dia tak pernah sekat zakat Selangor. Walaupun Mat Taib pernah pergi ke Mesir, ke Al-Azhar, dia jumpa student-student Selangor, dia buat ucapan, dia kata, saya tahu awak-awak semua belajar agama, saya tahu awak-awak semua balik nanti akan lawan balik saya tahu. Tapi tak apalah, itu hak awak, sekarang belajar dulu. Itu Mat Taib. Dia tak buat zalim ke orang. Tapi zaman Khair Toyo, tuan-tuan, dia sekatnya zakat. Ini saya sendiri alami. Ketika saya nak sambung masters, antara sebab masters aku tak habis, sebab zakat disekat. Boleh nak sambung, boleh nak zakat, tapi disuruh kita sign tanda tangan aku janji. Dalam aku janji tu benda pelik-pelik. Antaranya dia punya aku janji, kau tahu apa tak? Tak dibenarkan pakai jubah sentiasa. Apa kelak bangang punya aku janji ni? Dah aku ngaji agama pakai jubah lah mangkuk oi. Tak dibenarkan pakai serban. Apa cerita ni? Tak dibenarkan ikut program-program pemeram. Pemeram ni Persatuan Induk Pelajar Malaysia di Mesir. Ini semua kerja gila. Jadi saya ni, kita mengaji agama daripada kecil, kita diajar jangan sekali-kali menjual agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku tak sign aku janji tu, menyebabkan master aku tak siap. Tapi tak apa. Betul lah kalau kita tengok ya, tuan-tuan, manusia ni kalau dia pernah zalim orang, Allah Ta'ala akan balas kezaliman itu. Dan akhirnya Khair Toyo lingkup pada tahun 2008 pada pilihan raya lepas. Alhamdulillah. Tapi Mat Taib, walaupun dia adalah masalah dia, tapi dia tak zalim. Tu nak khabar. Dia tak zalim, dia tidak zalim kepada pelajar agama. Dan orang yang tak buat zalim kepada orang ni, tuan-tuan, insya-Allah lambat laun dia ada cerah, dia nak dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya beliau mengisytiharkan bersama-sama dengan parti Islam sebelah saya. Takbir. Tuan-tuan semua, jadi saya nak cerita, share lah sikit dia pengalaman ketika kita duduk di zaman kerajaan dulu, kerajaan Majapahit dulu, tuan-tuan. Saya ni masa mula-mula balik daripada Syria, lepas tu sambung di Al-Azhar Mesir, kita nak mengajar. Zaman kita dekat kerajaan Majapahit dulu, tuan-tuan, BN lah bahasa Majapahit tu, payah sangat kau nak faham.
Kita orang nak dapat tauliah bagai nak kojol, kau tahu tak? Kita ni nak mengajar agama, dipanggil, naik pejabat polis, masuk bilik special branch. Dia tanya aku soalan macam-macam, kau tahu. Macam lah aku ni jual pil kuda, kau tahu. Aku nak mengajar agama, dia tanya aku soalan macam-macam dia tanya. Aku pun pening lalat nak layan orang tua ni. Antara soalan dia kata apa tahu? Ustaz mandi wajib tak? Aku terajang tak pasal sekarang. Aku kata kalau kena waktu mandi, mandilah. Dia kata ustaz mandi tak sah. Tak sah dia kata. Dia kata sebenarnya mandi wajib tu ada satu lagi, mandi batin dipanggil. Kepala otak kau berjambul lah. Geram lah aku. Kan logat zaman Majapahit tuan-tuan, kita nak ngajar agama, la haula wala quwwata illa billah. Lepas habis tu dia warning aku, dia kata apa? Ustaz ingat, ustaz ceramah dekat mana-mana, kita orang follow ustaz. Macam malaikat maut, kau tahu tak? Ini cerita zaman Majapahit memerintah dulu. Tuan-tuan bukan tak tahu, takkan korang lupa pun. Takkan mudah lupa sangat korang ni. Bagaimana surau disekat daripada kuliah-kuliah agama, betul ke tak betul? Di Shah Alam Seksyen 8, di sebuah surau yang cukup terkenal, Surau Ar-Rahmah. Saya rasa tuan-tuan satu-satunya surau dekat Malaysia yang AJK dia 8 orang profesor. 8 orang profesor. 4 orang profesor penuh, 4 orang profesor madya. Tetapi dengan sebab surau ini amat aktif, kuliah tiap-tiap malam, kuliah subuh tiap-tiap minggu. Kalau buat collection tuan-tuan, kalau kita lepas ngajar bawa collection, cikai-cikai 2,000 dalam tangan, kau tahu tak? Aku pun confused tengok surau tu. Dia orang pergi shopping ke pergi belajar, aku tak tahu. Ke ada mesin teller dekat celah dinding surau tu kan. Surau yang cukup hebat meriah. Tapi puak-puak UMNO Barisan Nasional ni, perangai dia dulu kini selamanya tak suka tengok majlis ilmu hidup. Betul ke tak betul? Lalu tangan-tangan kotor ini menceroboh dan akhirnya diarahkan Surau Ar-Rahmah ditutup 2 minggu sebelum masuknya bulan Ramadan, tuan-tuan. Sedangkan Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahannam wa suddifatish syayatin." Nabi sebut dalam hadis, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Tetapi UMNO ni tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, dia tutup rumah Allah. Lebih teruk pada setan puak-puak ni tuan-tuan. Setan pun pening kepala, betul tak? Setan kata melampau betul menentang ni, dia kata. Ini yang berlaku. Konon-konon nak jaga agama, pembohong. Tuan-tuan jangan tertipu lah dengan puak-puak ni, forever and ever, and Batman forever. Pembohong tuan-tuan, dulu kini selamanya. Betul ke tak betul? Kau betul-betul lah kalah siap korang. Dan sekarang pun tuan-tuan masih lagi dalam kengkangan sebenarnya kita. Masih lagi tak boleh. Saya Nazir Masjid TTDI Jaya Al-I'tisam, kami dipanggil, tak dibenarkan bercerita politik dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. As-siyasatu minad din. Politik tak boleh dipisahkan dalam agama. Aku tak gertilah puak-puak UMNO ni. Nak kata tak mengaji, payah aku. Kadang-kadang aku geram tuan-tuan, nak jago karate meja ni. Melampau sangat dia orang ni. Kita cakap tak nak dengar, tak nak belajar, tak nak berubah. Dia kata konon-konon dialah jaga agama, padahal dia merosakkan agama. Menutup surau, menutup masjid. Saya duduk di Kemaman tuan-tuan. Orang rumah saya orang cukai gandu kita. Gandu kita. Aduh. Ketika zaman Tuan Guru Haji Abdul Hadi memberikan tanah kepada penduduk di Terengganu, di sebuah kampung nama Bujal, di Kijal, Kemaman, dibina sebuah masjid. Bila puak-puak barisan menang tuan-tuan, dia hantar, dia jentolak, dirobohkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangai sebiji macam Israel tuan-tuan. Mereka robohkan surau di mana? Di kampung Berembang, Ampang. Ingat lagi ke tidak? Saya ingat, saya pergi, saya tengok surau yang dirobohkan. Siapa yang robohkan? DAP UMNO. UMNO. Lim Guan Eng. Aku bukan nak puji dia, tapi kalau benda tu betul, betul. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Nabi kata. Lim Guan Eng mula-mula pegang Pulau Pinang, dia kata apa? Saya bercita-cita untuk memerintah seperti Omar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Dia kenal mana Omar Abdul Aziz tu? Aku rasa korang pun tak kenal. Orang kata Omar Abdul Aziz tu siapa tu ustaz? MB mana tu? Itulah kau tak belajar. Persoalannya macam mana Lim Guan Eng boleh kenal Omar bin Abdul Aziz?
dengan sebab dia berkawan dengan orang PAS, tuan-tuan. Tu kita menyampaikan Islam, kita menyampaikan kebenaran. Ketika Lim Guan Eng dipenjarakan, almarhum Ustaz Fadil Nur menghadiahkan kepada Lim Guan Eng buku-buku sejarah Islam, antara sejarah tentang Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Lim Guan Eng berusaha untuk menjadi seorang pemerintah yang adil. Aku rasa pemimpin UMNO pun ada yang tak kenal Umar bin Abdul Aziz. Betul ke tak betul? Kan? Ustaz Azhar itu kata apa? Bila dia mengajar di mana? Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng kata apa ke dia? Ustaz nak ceramah mana-mana masjid, mana-mana surau, dipersilakan. Kau tengok tu. Ini yang kau kata DAP musuh Islam. Padahal yang sekat Islam UMNO. Yang terbaru Ustaz Azhar Idrus, program Kemah Keming di Astro telah dihentikan, tuan-tuan. Ada lagi 30 episod dihentikan dengan alasan dia kata apa? Menjejaskan akidah orang muda. Kok kering muka-muka dia. Hangin betul aku. Ya. Jadi tuan-tuan, diorang ni dah tak ada benda dah nak boleh dipercayai, tuan-tuan. Ya. Lepas tu diorang ni suka meniru pok-pok VN ni, tuan-tuan. Kita sedia maklum, bila Pakatan Rakyat di Selangor memberikan 20 meter air percuma. 20 meter air percuma, diorang pun nak bagi juga. Kita bagi 20 liter. 20 liter. 20 liter bang, woi, buat mandi wajib pun tak cukup. Kau tahu tak? Lagi pula orang bang ini memang kuat istiqamah projek, tuan-tuan. Apa barang bang 20 liter bang, woi, tak cukup. Laki bini mandi habis, kau tahu. Nak tiru tapi tak cerdik. 20 meter tak sama dengan 20 liter, woi. Aku bengang betul lah diorang ni kan. Kau buat malu orang hidup betul lah kau ni. Buat malu orang kampung. Nak meniru tu biar meniru betul-betul. Jangan tiru sipi-sipi macam tu. Ya, kita kalau nak meniru dalam kelas, biar tiru puas hati orang kata kan. Kalau kena buang sekolah tu, buat puas hati macam tu. Kemudian tuan-tuan, disebutkan lagi masalah. Macam ada orang cerita kan, bila kerajaan bagi BRIM satu Malaysia tu, dia kata apa? Lawan kerajaan tapi BRIM ambil juga, dia kata. Tuan-tuan, BRIM ni bukan kerajaan Malaysia je bagi, kau tahu. Kalau kita baca Quran, dalam juzuk yang ketiga, ada satu ayat Allah sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ringkas ceritanya, di zaman pemerintahan Namruz. Namruz ni tuan-tuan, kau kenal tak Namruz siapa bang? Namruz ni raja yang paling dahsyat, zalim, lebih daripada Fir'aun. Di zaman dahulu ada dua raja kafir yang paling dahsyat, hebat pemerintahan dia, dan dua raja orang Islam yang paling hebat. Dua raja yang paling hebat di kalangan orang kafir, Namrus dan Buhtanassar. Korang tak kenal Buhtanassar, confirm korang tak kenal. Korang kenal Fir'aun aja kan? Sebab nama tu glamour. Yang dua orang Islam ialah Zulkarnain dan Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Namrus ni tuan-tuan, setiap tahun dia ada bagi BRIM. Kau jangan main-main. Tiap-tiap tahun. Kau tahu Namrus bagi tiap-tiap tahun, BN bagi tiap-tiap tahun, ya? Malam sikit dah bro. Nak dekat pilihan air bawah hege nak bagi. Betul ke tak betul? Nak khabar bagus Namrus lagi bang. Oi, Namrus bagi BRIM tiap-tiap tahun. Maka Nabi Ibrahim antara rakyat jelata yang beratur ambil BRIM tu, tuan-tuan. Rakyat ada hak, bukan duit abah kau. Geramlah aku ni. BRIM tu duit siapa, tuan-tuan? Duit kita semua, betul ke tak betul? Duit kita, hak kita, ambil. Tapi tempangah jangan bangkah dia orang tu. Lambang dacing ni satu benda yang paling payah, tuan-tuan, nak di-adjust. Tak macam lambang bulan. Lambang bulan kau letak macam mana cantik macam tu lah rupa dia. Kalau bendera dacing ni kau silap letak, terbaliklah, sengitlah, terpapalah. Dia pening kepala, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, Nabi Ibrahim ni beratur nak pergi ambil bantuan daripada Namrus. Tapi sifat seorang Nabi dan Rasul, dia akan berdakwah sebelum mengambil apa-apa bantuan. Ada Nabi Ibrahim kata kepada Namrus, wahai Namrus, innallaha, sesungguhnya Tuhan aku Allah, yuhyi wa yumit, boleh menghidup dan mematikan. Namrus kata, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Pasal Namrus ni perasan jadi Tuhan, kau tahu. Macam mana?
Lalu dia pun ambil 2 orang banduan, seorang dia bunuh, seorang lagi dia tak bunuh. Tengok, seorang ni aku dah matikan, seorang lagi aku biarkan hidup. Nabi Ibrahim kata, perbanganglah orang tua ni kan, UPSR dapat berapa tak tahu kan? Maka Nabi Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau betul engkau Tuhan, aku cabar Tuhan aku menerbitkan matahari daripada sebelah timur, aku nak engkau wahai Namrus terbitkan matahari daripada sebelah barat. Masa itulah Namrus jengkereng, tuan-tuan, tak boleh buat. Bila Namrus tak boleh buat, kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, agak-agak engkau lah, Nabi Ibrahim dapat tak berim tu? Dapat tak gagak? Confirm tak dapat. Lawan kerajaan memang tak dapat. Ya, ini perangai ugut rakyat, perangai sekat bantuan, ni perangai Namrus belaka, kau tahu tak? Kalau kau tengok negara Malaysia ni, kita ada banyak negeri, semua negeri ada highway. Tiba-tiba Kelantan tak ada highway. UMNO yang cakap pertahankan Melayu, aku nak tanya korang satu soalan lah. Kelantan tu majoriti Cina ke? 90% Cina ke di Kelantan tu? Ke 90% India kat sana? Kata pertahankan Melayu, tiba-tiba highway kat Kelantan kau tak buat. Pasal apa tak buat? Sebab Kelantan tak suka dengan pemerintah yang zalim, menentang pemerintah yang zalim, lalu mereka disegat segala bantuan. Betul ke tak betul? Jadi perangai menyekat bantuan ni, perangai siapa dia? Penyakit Namrus, betul tak? Jadi sekarang akhir zaman ni pun dah ada Namrus, dan insya-Allah kita akan pelingkup Namrus ini pada PR yang ke-13 insya-Allah. Takbir. Okey bang, last call ni. Last call aku nak share 2 benda lah. Baru-baru ni saya berkempen di Kubu Gajah, bukan Kubu Gajah, Selangor, dekat Perak sana selama, kau tahu, aku ni tak pernah seumur hidup aku masuk ke Selama Perak. Jadi ada seorang datuk ni ajak Ana untuk kempen kat dalam. Mak kau punya jauh gila, kau tahu, hutan gelap gelita, kona-kona jalan macam tu. Kalau kita kau mati tengah jalan, nangis lah kau. Kau tunggu je lah Pontianak harum sudah malam, repair kereta kau. Itu dah 50 tahun menikah, kau tu tak ada batang letek punya pembohong JPN ni. La haula wala quwwata illa billah. Jadi saya tolong siapa tuan-tuan? Datuk Fauzi Syahari, kan bekas ketua polis bahagian siasatan jenayah tu, yang bersama-sama dalam Perjuangan Islam PAS, tuan-tuan. Tengok kerja Allah Ta'ala ya. Dulu polis ni, ya Allah, aku sakit perut buat polis ni, tuan-tuan. Memang Datuk Fauzi Syahari ni, dia duduk Seksyen 7 Shah Alam. Bila saya mengajar, dia duduk dekat depan. Saya tak kenal tau masa tu, saya tak kenal. Dia duduk kat depan, dia rajin menulis saja. Jadi pengalaman saya lah, kalau orang yang rajin nulis dalam ceramah ni biasanya SB, tuan-tuan. Jadi aku perhati, tengok misai kontot, janggut tak ada, rambut pendek setengah. Cerah masa depan ni. Habis ngajar, jemaah jumpa, ustaz tahu tak siapa yang duduk depan tu, yang rajin nulis tu? Mana aku tahu, tu Datuk Fauzi tu. Siapa Datuk Fauzi tu? Itu ketua siasatan jenayah. Alamak, mati aku, kata kan. Aku dah cuak dan kau tahu. Rupa-rupanya dia ni, tuan-tuan, bila dia dah besar, dia berubah kepada Islam, tuan-tuan. Ada orang masuk majlis ilmu mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang masuk majlis ilmu keluar-keluar makin sesat. Betul ke tak betul? Ada orang macam tu, waliyazubillah. Kita jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu semakin alim, semakin reti. Jangan kau masuk majlis ilmu semakin sesat. Nanti kau dekat hari akhirat kau menyesal. Kau akan kata depan Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Besok orang-orang ni dekat padang mahsyar depan Allah, dia kata apa? Wa qalu, mereka berkata, law kunna nasma'u, kalaulah kami dengar, aw naqilu, kami menggunakan akal, ma kunna min ashabis sa'ir, kami takkan masuk neraka. Tapi tak payahlah, dekat akhirat baru nak cakap. Atas dunia kau pekak badak. Jadi tuan-tuan, di Perak kami membantu Datuk Fauzi. Yang bantu Datuk Fauzi pula kawan dia, tuan-tuan, Datuk Zainal. Datuk Zainal ni pun aku baru kenal juga. Sembang-sembang, rupa-rupanya bekas UTK. Kau tahu tak? Kau tahu tak UTK tu datang apa? Yang pergi bunuh Altan Tuya tu lah. Tu sharpshooter, kau tahu tak? Alah mati aku kata macam ni kan. Boleh percaya ke orang tua ni? Tapi dia orang betul, orang baik, istiqamah dalam perjuangan Islam. Ni kerja Allah Ta'ala belaka. Bukan cap-cap ayam yang masuk dalam perjuangan Islam ni, tuan-tuan. Daripada doktor ni, daripada macam-macam latar belakang. Sharpshooter, penembak tepat pun masuk juga, tuan-tuan. Dia cerita kat anak, dalam polis ni UTK paling dihormati sekali.
Tapi nak jadi UTK bukan senang, dia kata. Tapi Alhamdulillah, dia kata dia doa pada Allah, Allah buka pintu hati dia, dia berhenti dan dia buat kerja lain, dan Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, dan dia ni antara penyumbang yang paling banyak dalam perjuangan Islam, tuan-tuan. Alhamdulillah. Takbir. Tuan-tuan, itu di selama dan last kali saya nak kongsi semalam di Putrajaya. Semalam saya ditarikan Allah berganding dengan Ustaz Azhar Idrus. Aku tak glamour pun, aku cap ayam je bang. Tapi semalam subhanallah, Masa kita masuk Putrajaya tu, nak pergi tempat ceramah dekat Presin 19, kau tahu kereta punya panjang beratur, macam suasana wukuf di Arafah. Macam itulah suasananya. Macam perjalanan mabit di Muzdalifah, kau tahu. Mak Datuk 2-3 kilometer, kau tahu. Kereta pula, jalan tu bukan satu lane, kau tahu tak? 3 lane kereta, kau tahu. Allah punyalah ramai manusia. Inilah Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kalau kau habiskan duit seluruh dalam dunia ni, habis semua duit untuk kau tarik hati manusia, takkan berjaya. BN gunakan duit, betul ke tak betul? Bagi duit, bagi upah, bagi makan free, bagi apa, bagi semua, bagi belaka. Suruh datang jamaah, berapa ciput dia datang. Itu pun masalah dia masyhur. Dan dia ajar macam tu. Kita tidak. Perjuangan Islam ini kita asaskan, yang kita mengasas di atas dasar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang kita buat hanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah belaka. Dia orang buat kerana fulus. Al-fulus fid dunya wal mampusu fil akhirah. Iza bil fulus kullu lulus, wa iza bidunil fulus boleh mempus. Macam tu. Kau faham ke tidak aku cakap ni? Alhamdulillah. Masya Allah, orang punya ramai. Lautan manusia semalam, tuan-tuan. Subhanallah. Di waktu yang sama, Tuan Dr. Mahathir dekat Presiden 9. Adalah campur-campur jin-jin ramai lah juga, tuan-tuan. Tapi semalam ramai. Cuma satu yang pelik dekat Putrajaya, tuan-tuan, gambar Tengku Denan seorang aja. Aku pelik juga. Dia lawan dengan siapa kat sini? Dah muka dia seorang, tuan-tuan. Tak ada, tak boleh letak muka Datuk Usam, tak boleh. Letak hilang, letak hilang, letak hilang. Aku pun tak faham dia lawan dengan siapa ni. Kan, kalau kau ni negara demokrasi, gentleman, kau ada... geramlah aku dia kan. Letaklah muka Datuk Usam, apa takut sangat? Dia takut, tuan-tuan, dia takut. Bila Tok Guru Naik Aziz sampai ke Masjid Besi, buat kali pertama dalam sejarah, bergema lawangan takbir di dalam bukit besi lah pula, Masjid Besi tu, tuan-tuan. Dan insya-Allah kita yakin, tuan-tuan, kita buat kerja. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Wa man nasru illa min indillah." Kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan semua, kita teruskan kerja kita, munajat kita kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap malam sembahyang hajat. InsyaAllah, sama-samalah kita berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam, memenangkan kepada perkataan ayat. Kenapa? Islam membawa rahmat kepada sekalian alam, dan Islam tidak akan menzalimi mana-mana bangsa dan juga mana-mana agama. Sekian dahulu pada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma shattid kalimatahum wa fariq jam'ahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahharu ya jabbaru ya muntaqimu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya munzil al kitab wa ya mujri as sahab wa ya hazim al ahzab ihzimhum wa sunna alaihim يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير.